ini. Tapi yang dibetul, tuanku juga telah berkitab bahawa adalah patut untuk kedua-dua pihak memenuhi harapan rakyat dengan amanah rakyat dan laksanakan tanggungjawab secara dedikasi, ikhlas, jujur dan berintegriti. Yang penting untuk saya di sini, Datuk Yang Dipertua, kerajaan negeri harus melaksanakan tanggungjawabnya dengan ikhlas dan jujur, dan segala tindakan dan keputusan haruslah membawa manfaat kepada rakyat, termasuklah pelantikan-pelantikan ke jawatan yang berlandaskan unsur politik. Pada Februari 2009, apabila Yang Amat Berhormat Bangkok mengambil sumpah sebagai Menteri Besar, beliau telah membuat pelantikan 6 orang exco, 3 orang penasihat kepada Menteri Besar yang sebelum ini tidak wujud, yang mana 2 orang daripada mereka telah kalah dalam pilihan raya, dan seorang lagi yang dilantik sebagai Ketua Penerangan Kerajaan Negeri. Dan kesemua mereka dilaporkan adalah diberikan status exco. Soalan telah dikemukakan ke atas isu ini berkenaan dengan allowance dan kemudahan khas yang dalam pelantikan politik ini. Namun soalan demi soalan yang dikemukakan telah ditolak untuk beberapa kali. Peranan dalam pelantikan politik tersebut amatlah dipersoalkan. Pada masa lepas kita nampak kita hanya ada 6 orang exco saja. Kemungkinan Yang Amat Berhormat Bangkok berasa bahawa beliau memerlukan penasihat-penasihat yang lebih untuk menjalankan tugas beliau. Tetapi pada hari ini, sungkai minta laluan. Biasa ini. Tetapi pada hari ini kita ada nampak 9 orang exco telah pun dilantik dan satu lagi telah pun disimpan untuk menunggu rakan saya dari MCA, menunggu satu U-turn daripada ugutan mereka sebelum pilihan raya 13 yang kata tidak mahu menyertai kerajaan. Dengan itu, tidak ada alasan lagi untuk terus dengan mana-mana pelantikan politik seperti yang berlaku pada tahun 2009. Namun, apa yang saya hairan adalah saya nampak dalam sidang ini bahawa saya diberitahu bekas Yang Berhormat Penggalan Baru telah dikekalkan dalam pejabat penerangan kerajaan negeri. Yang paling hairan, bekas Yang Berhormat dari Jelapang dan juga bekas Yang Berhormat dari Malim Nawah sekarang telah pun digelar sebagai Ketua Penyelaras Majlis Masyarakat Penyayang dan juga pegawai khas kepada MB dalam hal Ewa Bukan Islam, yang mana sebelum ini langsung tidak wujud. Mungkinkah kita nampak dalam sidang yang akan datang, kita nampak bekas Yang Berhormat dari Berang, bekas Yang Berhormat dari Cangkacering turut akan duduk dalam sidang ini dengan jawatan-jawatan yang tidak wujud, yang diwujudkan seolah-olah untuk kebaikan mereka. Termasuk Malim Nawang sekali. Saya ada mention tadi, penasihat MB sebelum ini diberikan status exco pada tahun 2009. Bagaimanakah dengan pelantikan-pelantikan sekarang? Kesemua ini melibatkan wang dan kepentingan rakyat dan seharusnya tidak boleh berlaku yang mana adalah bertentangan dengan titah tuanku berkenaan dengan prinsip ikhlas dan jujur. Datuk Yang Dipertua, tahun melawat negeri Perak 2012 telah dijalankan dan mengikut rekod kerajaan. Prestasi dalam mencecah sasaran 5 juta pelancong. Sekiranya angka ini adalah benar, syabas kepada kerajaan. Tetapi saya tidak tahu apakah piawai yang telah digunakan oleh kerajaan negeri, sama ada mereka yang melalui Perak sahaja, turut dimasukkan sebagai penghitungan dan memberikan satu feel good factor dengan izin. Sekiranya angka yang diberikan adalah sahih dan benar, kita anggarkan setiap satu pelancong membelanjakan RM300 seorang, maka sekurang-kurangnya jumlah 1.5 bilion telah dibelanjakan di negeri Perak. Tetapi yang anehnya, rakyat negeri Perak tidak terasa jumlah besar ini telah dibelanjakan dan terdapat satu cash flow dengan izin tersebut dalam pasaran rakyat. Datuk Yang Dipertua, kita sekian tahu bahawa masalah jenayah merupakan masalah yang harus ditangani dengan serta-merta. Kita menurut statistik yang dikemukakan di Parlimen, daripada jumlah 112,583 anggota polis yang ada, hanya 9% adalah dalam Criminal Investigation Department dengan izin CID, 3.8 dalam bahagian narkotik, 1.4% dalam bahagian siasatan sosial, siasatan komersial. Angka di atas adalah jelas tidak mencukupi untuk menangani situasi yang ada sekarang. Sebagai langkah dan usaha yang paling efektif dalam menangani isu ini, saya cadangkan kerajaan negeri supaya nombor 1, boleh memberikan tekanan dan cadangan kepada kerajaan pusat untuk meningkatkan anggota polis dalam bahagian CID kepada 50%
daripada jumlah polis bersamaan dengan 56,000. Dan yang kedua, kerajaan negeri bolehlah memainkan satu peranan untuk mendesak bahawa supaya IPCMC ditubuhkan untuk memastikan pihak polis memainkan peranannya dengan lebih cekap. Sila. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kering. Saya ingin minta sedikit pandangan berkenaan dengan bekas wakil rakyat yang Kering sebut tadi, dari bekas wakil rakyat Berak, Malim Nawar, bekas wakil rakyat Jelapang. Mereka diberi kedudukan dalam kerajaan dengan mewujudkan beberapa jawatan semata-mata sumbangan mereka kepada kerajaan Barisan Nasional pada penggalian lalu yang mengkhianati mandat undi rakyat, dan hari ini mereka diberi kedudukan. Apakah pandangan rakyat terhadap kerajaan negeri Barisan Nasional kerana ia membazirkan wang rakyat? Terima kasih. Terima kasih saudara Yang Berhormat dari Hutan Melintang. Dan ini dengan jelas memaparkan kualiti kerajaan negeri yang sekarang ada, yang mana satu kerajaan negeri yang tidak mementingkan hak dan kepentingan rakyat. Tadi yang dipertua, pada masa yang sama dalam isu jenayah, kami selaku wakil rakyat bersedia untuk membantu pihak polis dalam mencari jalan untuk menangani masalah jenayah. Sekiranya pihak polis sedia memberikan kerjasama. Sebagai contoh di kawasan saya, kawasan Taman Ipoh Timur yang sekarang digeruni dengan masalah jenayah, saya bersedia untuk mencari dana dan menampung kos untuk membina suatu pondok polis di kawasan perumahan berdekatan dengan jalan prajurit. Tetapi hanya dengan komitmen daripada pihak polis untuk menyediakan angkota yang mencukupi untuk menduduki pondok tersebut. Saya tidak ingin nampak apa yang berlaku di kawasan Medan Ipoh apabila ahli-ahli politik dari Barisan Nasional membuat publicity sebelum pilihan raya atas satu pondok yang siap dibina dengan dana kerajaan pada awal tahun ini. Sampai sekarang tidak nampak ada anggota polis yang diaturkan untuk bertugas. 3 minit lagi Yang Berhormat. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ketua Polis Negeri, Datuk Muhammad Shukri Dalan, yang telah berkhidmat di negeri Perak sejak Disember 2010 dan berakhir pada 2 hari bulan 9 2013. Semasa perkhidmatan beliau telah menyahut segala permintaan persoalan dan amat responsif ke atas persoalan daripada pihak kami, walaupun pihak kami dari pihak pembangkang. Saya percaya bahawa sikap seperti Datuk Shukri lah yang adil dan berkhidmat tanpa mengira latar belakang politik, seperti ramai juga kaki tangan kerajaan yang ada dalam Dewan ini, akan membawa kepada satu era politik yang baru yang mana akan membawa kebaikan kepada rakyat pada akhirnya. Tadi yang dipertua isu terakhir, kerajaan tempatan merupakan rangkaian kerajaan yang paling dekat dengan rakyat, dan saya percaya bahawa prestasi kerajaan tempatan dapat ditingkatkan dan perselisihan antara rakyat dengan kerajaan tempatan dapat dikurangkan dengan public engagement yang dilaksanakan setiap kali sebelum projek-projek diumumkan. Sebagai contoh, pada tahun 2009 ada satu cadangan daripada MBI untuk membina semula Pasar Kampung Simi dengan satu peruntukan 5 juta daripada KPKT. Tetapi cadangan tersebut telah pun ditolak oleh rakan-rakan di sini. Tetapi yang penting kita tahu, sekiranya tidak ada pembinaan semula, penaik tarafan bolehlah dilaksanakan dengan satu public engagement dengan izin yang betul. Saya percaya bahawa rakyat boleh terima projek daripada MBI yang membawa kepentingan dan kebaikan kepada rakyat. Dan adalah penting di sini saya ingin memohon daripada MBI, sekiranya 5 juta peruntukan tersebut tidak dapat digunakan, saya hanya memohon satu peruntukan 1 juta sudah cukup untuk menaik tarafkan Pasar Kampung Simi yang sudah berusia 50 tahun ke satu pasar yang moden, ke satu pasar yang selesa. Saya di sini, saya boleh sanggup bekerjasama dari segala aspek nasihat dan pandangan dan teknikal sekiranya MBI dapat mempertimbangkan dan meluluskan peruntukan ini. Dan yang akhirnya, Datuk Yang Dipertua, saya bersyukur kerana telah diberikan mandat oleh pengundi saya untuk berada di Dewan ini selaku wakil rakyat dalam Dewan ini untuk penggang kedua. Saya mempunyai satu harapan yang besar bahawa Dewan Negeri Perak boleh dijadikan satu first world dewan dengan izin yang boleh menjadi teladan kepada dewan bersidangan di negeri-negeri yang lain.
ada berkenaan dengan isu berkenaan dengan soalan-soalan yang telah dibangkitkan. Saya berharap bahawa selain daripada siaran langsung yang